Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti Persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Melabur dan memasuki pasaran hartanah privat. Penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks. Naik taraf sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Hai, kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Okey. Yes. Wah, sekarang kita tiba-tiba baju begini. Lain kan? Lain daripada lain. Fresh, Fresh look young. yang terkini. Ini look 2023. Wow. Ah, Untuk kita punya pocket extra. betul. Dan ini merupakan Puaka Extra yang terakhir 2023. Dan diharapkan sepanjang Puaka Extra ni daripada episod 1 sampai ke episod 100 berapa ni? Ni pocket extra 2 tahun juga. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ke? Itu masalah dia. Oh, masalahnya itulah tak tahu. Cuma kita dah 100 lebih. 100, 2, 3, 4. 104 ke 105 ni? Saya pun tak tahu, nanti tengok sendirilah. Yalah. Okey. Dan bila dah cakap pasal puaka, kita jumpa pasal puaka extra, cakap pasal cara-cara nak rukiah diri, rukiah rumah. Kalau orang sihir awak macam mana nak buat, macam mana nak neutralize barang-barang sihir, neutralize. Lepas tu kita pun ajar macam mana nak tayamum, Betul. nak mandi hadas, Tahnik untuk baby. dah ada. Ada, kita dah buat cukur rambut apa untuk baby, apa ni ya. semua. Then Correct. tahnik ada semua ada. Correct. Macam mana kita nak buat barang-barang sendiri untuk rawatan diri, macam buang susuk, tahu, madu. Masa-masa in session. Yeah. That's best lah, best. Semua orang boleh cakap macam itu kan. Semua masih tanya. Pasal wafak pun masih tanya lagi. Betul. Kalau boleh, kalau you nak ragu-ragu pasal wafak, you pergi tengok kita punya YouTube, wafak kat situ, Puaka Extra, kat situ semua ada. Apa-apa you terlintas kat fikiran you pergi ke Puaka Extra and letaklah tajuk tu apa. Yes. Nanti kita semua ada kat sana. Okey. So, untuk episod terakhir ni, Untuk tahun ini, yes. dia lain macam dia episod yang terakhir. Dia macam terakhir tahun ini kita kena tekankan lagi tahun ini. Okey. Apa dia? Yang masih ada orang masih terkena sihir lagi. Yes. Saya rasa topik yang sesuai adalah tentang cabaran orang yang ada gangguan dan penghijrahan. Okey. So, maksudnya kita masuk dalam tajuk hijrah. hijrah. Sihir hijrah. Tidak sembarang diri hijrah. Hijrah. Jadi kalau orang kena sihir tu dinasihatkan untuk Memang kena merubah hijrah. diri. Yes. Dia kena hijrah. Yes. Bukannya nak suruh you jadi alim ulama macam apa siapa-siapa lah. InsyaAllah. Saya tengok full sekali bila dia sampai kat Madinah. Dia kat airport, dia pakai baju relax je. Relax je. Orang lain pun pergi umrah, kadang pakai songkok, dia relax. Saya relax. Relax serelax-relaxnya. Tak pakai topi, tak pakai apa semua. Dia pakai sweater. Hoodie lah. Hoodie. Pakai humble. Relax. Humbler. Kan tulisan dia humbler. Humble. Bukan, ni sekadar yelah kita kat sini kan. Everyday dia pakai macam gini kat sini. Yes, almost everyday. Taklah. Yelah pakai jubah, pakai songkok ini everyday. Songkok everyday. Everyday I shuffling. Tak boleh. Orang perhatikan. Behave. Okay. So, cakap pasal sihir ni. Bila orang dah kena sihir, lepas tu salah satunya dia harus ubah sikap diri dia. Yes. Perbetulkan solat. Yes. Walaupun True. tak tahu pun, slowly lah. Ya. Macam mana ada orang yang macam dah kena sihir, tapi tetap tak nak solat, tapi nak jumpa tukang ubat. Faham? Macam mana tu?
Saya rasa first kali saya masuk tentang dia punya terkena sihir dulu. Okey. Okay. So bila seorang tu terkena sihir ke terkena gangguan ke apa, the first thing kadang-kadang especially bila dia dah contohnya dia belajar daripada poket ekstra. Kalau selalu mimpi ular ke, kalau selalu sakit badan ke, kemudian ada mimpi sini mimpi sana, banyak tanda-tanda kena sihir. Okey. Dia rasa dah tahu yang banyak saya tanda-tanda kena sihir ni. Okey. The first thing yang ramai orang langsung buat adalah kenapa aku kena sihir? Dan siapa yang sihir aku? That's always the first question yang akan timbul. Right. Jadi kita sepatutnya kita tukar that perception jadi apa? Kenapa aku boleh terkena sihir? Apakah daripada kesilapan saya? Apakah daripada dosa-dosa yang saya pernah buat? Ataupun mungkin kerana kurang amalan saya, kurang muamalat saya kepada manusia. Muamalat tu maknanya interaction ataupun communication, adab, akhlak ni semua kepada sesama manusia. Apakah ini kita main peranan dulu, yang ini ni. Jadi is always look at ourselves first sebelum kita langsung cari ni siapa yang ni, kenapa dia ni, aku orang baik, that's not the case. So it's always reflect on yourself first. Sebab apa? Kalau contohnya seperti tadi tentang sihir, dalam hadis Nabi SAW berkatakan siapa sahaja yang makan 7 biji kurma ajwa setiap pagi, maka dia akan dijauhkan, terlepas daripada racun dan sihir. So macam gini, sihir boleh terlepas kalau you tak lakukan. Tapi kalau you tiap hari you ada amalan-amalan, selalu minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tiap hari you selalu baca surah Al-Baqarah, tiap hari you selalu amalkan dengan kurma ajwa, of course jadi susah benda sihir tu untuk masuk dalam badan. Sebab kita tak lakukan, baru terkena. So it's always the first thing, reflect on ourselves dulu, kita punya kelemahan dulu. Always like that. So even, do you know that kat Taif, ketika Nabi SAW Rasul nak dakwah ke Taif tu, bila Rasul datang ke sana, diajak ke Islam, semua tak nak terima. Dan orang-orang sana, mereka kumpulkan anak mereka, suruh ambil batu, suruh lempar kepada Rasulullah SAW. Okey. Sampai berdarah-darah apa ni semua. Dan ketika Rasulullah SAW keluar sedikit daripada Taif, doanya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Panjang dia doa dia. Tapi singkatnya daripada doa tersebut, pemahaman daripada doa tersebut adalah antara ya Allah, kepadamu aku mengadu tentang kelemahan diriku. Nampak tak? Antara Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling terbaik, akhlaknya yang paling mulia, orang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, perfect, tapi masih mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelemahan dirinya. Mungkin disebabkan orang-orang lempar batu dan lain-lain tak suka. Apakah daripada kelemahan daripada diriku, ya Allah? Begitu. So who are we to katakan that kenapa orang boleh sihir saya, padahal saya baik dengan semua orang. Saya ini is very common macam gitu. Kadang-kadang kita rasa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, tapi mungkin disebabkan oleh lisan kita, perlakuan kita, action kita, orang jadi terasa. Mungkin yang kita tak sedar. Kan? Jadi it's always best to reflect on ourselves first. Itu yang Kemudian yang kedua adalah yang tadi, jawab soalan yang tadi. So macam mana kalau seseorang Syukran. Macam mana kalau seseorang tu kena sihir, kemudian dia tak ibadah tapi nak cari perubat apa ni semua. Jadi kena ingat, ketika seseorang itu terkena gangguan sihir ke, saka ke, apa-apa sahaja, ingat semuanya ada dia punya symptoms. Okey. So semua ada symptoms. So sihir ada symptoms, penyakit ainan ada symptoms, gangguan biasa, jin asyik ada symptoms dia. Semuanya ada symptoms. So once kita dah tahu kita punya symptom, kita kalau nak panggil perawat silakan diagnose, tapi ingat perawat ni dia tak boleh berikan kesembuhan. Yang berikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi apa yang perawat suruh buat, kita kena buat. Maknanya advice. Sama. Bila you pergi doktor, you pergi doktor, doktor bilang okay, you sakat, you sakat pula. You sakat lain. You punya sakit, contohnya sakit diarrhea. Diarrhea orang tak boleh minum apa? Susu, is it? True. Susu. Anything yang ada dairy. Susu tak boleh. Keju ataupun cheese tak boleh. Contoh. So, kalau you balik rumah, saya memang suka susu. Saya minum juga susu. Langgar. And you masih diarrhea. Then you datang bagi doktor. Macam mana? Saya dah makan ubat doktor. Tapi, tak ini. Itu pun kalau you makan lah. Kalau you tak makan, you datang bagi doktor. Doktor, macam mana? Saya sakit lagi. Doktor bilang, apa yang saya boleh buat? Dia bilang, awak suruh makan pil-pil ni apa ni semua, kemudian jangan makan ni. Sama. Bila perukiah datang rumah, dia diagnose you as penyakit apa, you need to follow the instruction. You need to solat tahajud contohnya, ataupun solat-solat sunat, zikir hariannya, doa-doa perlindungannya, kemudian minum atau mandi dengan air bidara, ataupun minum dengan air ruqyah. All these things will help you. Tapi kalau tak buat, susah. Even orang yang ada pengalaman dah 40-50 tahun untuk ruqyah pun, dia tak akan berikan kesan. Alamak, tiba-tiba ada berbunyi macam ni. You apa faham je lah Pager. Hello? Tunggu sekejap. Okey, tunggu sekejap. You matikan tak? No, just halfway. Waiter. Yes, thank you. Okey, puaka ekstra ni, kalau kita puaka cerita pasal cerita hantu, puaka ekstra cerita buat pasal lain, memang ada gangguan. Kalau puaka ekstra tak gangguan, the battery weak. Ni pula, aduh. Kan dah cakap dah. Memang gangguan banyak gangguan. Okey, kalau you all tengah saksikan benda ni kan, sebenarnya kita ni kat sini pukul 11 kat Madinah. Kat Madinah pukul 11.07 pagi. Saya set alarm. Bangun. Bagus. Ada bangun pukul 4 pagi sih. Adik, InsyaAllah. belum tidur lagi. Okey, tak apa. Kita continue. Ni sponsor dia. Ni sponsor daripada Ustaz Fadli. Lepas tu nanti dia cakap very pay now. Ini favourite saya. Daripada Dubai saya try. Sampai kat sini pun saya cari. You all try cari Spanish latte. Spanish latte. Sekali minum, try dulu minum. Selalu minum. Tak mana tahu boleh berbual Spain ke apa. Sebelum minum, dah pandai dah. Irritating. Saya humble orang dia. Humble. Okey, kita balik kepada topik kita. Yes. Pasal yang tadi tu. So, ya cakap, okey. Sebelum kita ke sana, ni nak cakap, nampak lalat-lalat ni kan. Kita ada cakap pasal topik pasal lalat tau. Bila orang buat bisnes, macam expo ke apa, tiba-tiba ada langau lalat kat atas tu, orang punya tu semua, makanan semua kat situ, tepi-tepi kawasan tu. Ada orang cakap, lalat ni, orang hantar barang melalui serangga dan sebagainya kan. Kalau siapa yang belum tengok, sila tengok ke sana. Tapi sekarang ni lalat berkeliaran kat kita ni, bukannya orang nak sihir kita ke apa, bukan. Memang kawasan ni memang adalah, mana-mana semua ada serangga. So kita husnuzon je, sebab sini ada makanan, diorang pun lapar. Hari ni saya dapatkan croissant coklat. Bukan coklat, mana boleh coklat? Okey. Croissant. Alright. Okey, cakap pasal tu, kita harus memperbaiki diri kita, lisan kita, cara kita berbual dengan orang. Kadang-kadang kita rasa kita berbual dengan orang tu betul. Tapi itu kita punya pelakuan kita kadang yang kasar. True. Ini nasihat saya kasih bukan for you all tau. Ni including untuk me. Untuk kita diri sendiri juga. Including me also. So kadang kita rasa kita berbual kasar dengan orang tu boleh terima. Tapi slowly tak boleh terima. So mungkin sakit hati dengan kita, itulah yang dia buat sekian. So kita kena cerminkan diri kita lah, kan? Tak semestinya kita apa yang kita cakap tu semua betul. So satu lagi, ada orang email cakap pasal dia
solat, dia tiap-tiap malam dengar Al-Baqarah. Ya. Habis telinga dia macam berdesing. Okey. So adakah itu satu gangguan ke macam mana? Yes, boleh saja itu termasuk daripada satu gangguan yang diganggu oleh kaum jin. Jadi kadang-kadang dia akan buat you bila you dengar surah Al-Baqarah, bila you nak solat, dah start berdesing. Tapi kalau time tak solat, tak berdesing. Bila nak baca Al-Quran, ngantuk sangat. Tapi bila tak baca Al-Quran, okey pula. Contoh macam gitu kan. Dia bukan jauh-jauh tau. Kadang-kadang macam rasa tak baca Al-Quran tapi ngantuk sangat. Dah keep on yawning. Tapi bila letak kat tepi, bangun apa ni semua, tak ngantuk langsung. Dia ada kadang-kadang sampai begitu. Tutup lah. Tutup kata, tutup. Gangguan. Bismillah. Nanti aiskrim cair lah Ustaz. Tak apalah. Okey, tak apa. Lepas tu? Berbual cepat-cepat. Makan. Berbual cepat-cepat, kita makan je. Yes. So macam gitu. Ya. So ada soalan lagi? Dah tak tahan. Dah lapar. Okey. Tadi pasal ada orang email apa semua? Ya, pasal yang gangguan tu. Walaupun dia dah buat apa-apa saja tetap Ya. telinga dia berdesing. So kadang berdesing, you tak need berdesing. to fight. Need to fight. Ini termasuk you punya perjuangan, you punya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sebab ada orang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui anak-anak. Contohnya anak-anak ni menjadi suatu cobaan bagi dirinya, bagi keluarganya, hingga kehilangan sabar. Kemudian contohnya dah suruh buat macam-macam tapi tak jalan juga. Itu cabaran. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui anak-anak. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala uji melalui suami ataupun melalui isteri, pasangan. Ada yang daripada tempat kerja. Ada yang daripada kesihatan pun sama juga. Dahsyat lah dia punya alarm dia. Orang alarm satu kan, dia alarm macam 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:25 baru bangun. Saja nak aibkan diri sendiri. Yang susah nak bangun. Okey, lepas tu? So sama seperti itu lah. So semuanya ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga para anbiya, para nabi, Allah pun uji juga. So contohnya kalau kita tengok tentang Nabi macam-macam, Nabi Ibrahim contohnya kena berjauhan dengan keluarganya seperti itu, ataupun kena menyembelihkan anaknya sendiri atas wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang adanya sekarang Idul Adha. Contoh seperti itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. It's not easy, of course. Kemudian daripada Rasulullah SAW pun daripada kaumnya sendiri pun susah juga. So semuanya ada dia punya ujiannya masing-masing. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesihatan yang berbentuk adanya gangguan, Okey. terima, redha. Di English tu dipanggil embrace. Okey. You need to embrace. Kena redha dengan keadaan itu. Redha tu bukan maknanya kita menyerah macam okeylah. Kenalah. Pandai-pandai nanti lah. It's not like that tau. So maknanya you kena terima. Sebab apa? Dalam rukun iman pun ada. Percaya kepada qada dan juga qadar Allah SWT. Maknanya percaya pada takdir Allah. Kalau Allah dah takdirkan gangguan ni ada pada diri kita, ya kita kena terima. Seperti tadi, kita terima, kita introspeksi diri, kita reflect diri kita, kita perbaiki. Itu yang saya nak tekankan di sini adalah tentang hijrah. So hijrah menjadi orang yang lebih baik. Bila terkena khususnya macam gangguan dan lain-lain. Dia bukan gangguan saja. Apa-apa kalau ada masalah financial pun tengok juga ada tak kita lakukan amalan-amalan yang untuk membuka rezeki. Antaranya solat duha, antaranya bersedekah. Ini kan adalah amalan-amalan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuka rezeki kita. Kita selalu rasa sempit ke apa, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So you jangan salahkan tempat kerja gaji gaji sikit sebab bos punya pasal ini pasal tak, you tengok kita mandiri kita ni. It's always about us. Ya. Gitu.
So sebagai seseorang yang dah ada pengalaman dibuat orang, kadang-kadang kalau you all ni apa kata orang, peringatan untuk diri Peringatan, sendiri yes, dan yes. juga kita share lah. Sekiranya you all apa macam kena buat orang ke, kena sihir, jangan sesekali salahkan orang yang menyihir anda ataupun salahkan sesiapa. Yang penting anggaplah tu sebagai teguran daripada Tuhan untuk ubah diri anda sendiri. Betul? Ya. Dan satu lagi, kalau boleh jangan simpan rasa sakit hati dengan orang yang buat anda, tapi doakan pada orang tu agar dia dimurahkan rezeki, jadi orang lebih baik. Kalau misalnya dia cemburu dengan kejayaan anda, doakan agar dia juga berjaya seperti awak. Seperti itu. So keep on doa yang terbaik untuk musuh-musuh kita. Untuk semua orang lah, kawan-kawan dan sebagainya. Macam tu. Betul. Yes. Ya. So memandangkan nak masuk tahun 2023, so kita kena perbarui niat kita. Whether you terkena gangguan ke tak kena gangguan ke apa. I Minta think doa, I think the best is what tau? Buat checklist. Apa yang you nak achieve for 2023, you try to tulis. Let's say Janganlah pergi Spain. Spain dan Spanyol Spanyol. let's say untuk 2023 ni saya nak hafalkan at least 10 hadis. Or saya nak kena amalkan setiap hari at least zikir tertentu sekian. So bila at the end you list down what you want. Dia tak payah banyak, 5 or 10. You jangan sampai 20, 50 apa semua, tak terbuat pun. 5 or 10 slowly. Once you dah rasa you dah boleh apa ni semua, try to tick. Contohnya one of them is memaafkan orang lain. So every time bila you nak tidur malam tu, you maafkan orang lain, you maafkan orang lain, sampai you rasa that I think maafkan orang lain is an easy thing for me, sehingga you boleh tick that box. So at the end of the year of 2023, you dah achieve what you want to be, or what you inspire to be. So You're speaking English, yeah? Because we in Madinah, so orang kat UK ke apa, we in Madinah we speak English. So bila at the end of 2023 ni kita dah berjaya dengan apa yang kita inginkan, automatically bila kita dah checklist, maknanya alhamdulillah, maknanya kita adanya perubahan, kita ada upgrade diri kita lebih baik daripada tahun lepas. Maknanya tahun 2022 kita macam mana, 23 kita dah berubah dah. Gitu. So it's always the best to write down. Jadi kita tahu mana kita punya target. Kan? Baiklah. Kita rasa tu saja kita nak berbual pasal hijrah. Hijrah, yes. Dia letak topik tu hijrah. Ya. Hijrah untuk jadi lebih baik. Nama je hijrah macam heavy. Tapi hijrah untuk jadi orang baik lah. Ya. Kan? Because you need to know hijrah is not easy tau. Ya. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah is not easy. Dia tinggalkan rumahnya. Padahal rumahnya cantik sekali. Rumahnya Sayyidatina Khadijah. Sebab Sayyidatina Khadijah isterinya antara orang termasuk daripada orang yang kaya. Jadi rumahnya pun cantik, tapi Rasul tinggalkan. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Susah tak? Susah. Sayang tak dengan Mekah? Sayang dengan Mekah. So ini menjadi suatu pelajaran bagi kita untuk menjadi orang yang baik. Bukan senang, tapi insya-Allah Allah akan permudahkan bila you iringkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa kepada Allah diberikan kekuatan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. It's all about the process rather than the punya result. So your process towards that result, kalau you ikhlas kerana Allah, you will get that result. Fast or lambat, asalkan you akan dapat. Gitu. Ya. Faham semua? Faham. Jangan fast and furious. Fast and Furious. Dia kalau Arab Fast and Furious apa? Fast stop. Janganlah nak. Okay. So di sini simi pula. Kan cakap Cina semua dah terkeluar. Sini.
So apa-apa pun, terima kasih kita nak ucapkan kepada semua yang senantiasa support kita daripada Awal sekali subscribe apa ni semua kan. Thank you very much. Yes, yang dah bagi sumbangan tu semua kan, non-stop. Okay, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Tuhan saja yang balas keikhlasan awak Amin. berlipat ganda. Amin, amin. Itu sajalah. Dan bagi korang yang mungkin ada topik-topik yang mungkin kita nak ketengahkan pada tahun-tahun akan datang. Nampak? Tahun-tahun akan datang tapi tak tahu tahun 2023 ke 2024 ke. Sekarang 2030. Maksud kita dah Assalamualaikum. Tu semua bagilah cadangan pada kita, email saja kepada susutvc@gmail.com. Okey? Ya. Dan Thank you apa-apa- untuk kita punya sponsor juga. I think Yes. daripada most around the world yang dah sponsor kita punya kamera. Yes. So boleh check mereka punya IG. Dalam semua all the masjid-masjid yang cantik-cantik semua, masya-Allah, semua ada kat situ. Terima kasih kepada The Counterclockwise Specialist Yeah. kerana sudi sponsor kita punya jam. Jam, yap. Kita senyum aje. Yeah. Ini dia. Yeah. Okey. Dan kepada siapa lagi? The Tech Team SG yang sentiasa bersama kami dari awal sampailah ke hari ini. Terima kasih kepada semua dan bagi korang semua yang mungkin nak jadi sponsor baru untuk tahun 2023, sila hantar email ke 2000 pula ke puaka ke susutvc@gmail.com. Yes. You are all welcome. Nak plan A ke plan B? Beli airtime. $1,000 masuk. Oh. Ya, gitu. Ada apa lagi yang saya nak cakap untuk ni sebelum kita tamat? Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Masalah lah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak bagi siapa sahaja yang dah sudi untuk subscribe, like, share kita punya channel. Saya tak boleh sebutkan all of you, but saya nak ucapkan ni to all of you. Terima kasih banyak-banyak dah support kita daripada awal puaka hingga ke sekarang ni. Daripada apa namanya, kita hancai-hancai punya benda-benda apa ni semua sampai alhamdulillah sekarang dah ada equipment dan lain-lainnya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati usaha anda. Semoga Allah luaskan rezeki anda. Ni kat Madinah, kita doakan amin insya-Allah. Allah kabulkan. So itu saya nak ucapkan terima kasih. Dan saya nak ucapkan juga khususnya bagi diri saya nak minta maaf. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang awak berkenan, ataupun mungkin ada yang terasa, ataupun mungkin ada yang sakit hati dengan saya, dengan ucapan saya ke apa, mungkin wallahu taala alam. Saya rasa mesti ada. So saya nak minta maaf banyak-banyak. Itu adalah mungkin daripada kelemahan saya sendiri yang mungkin saya perlu upgrade diri saya lah. Saya minta maaf banyak-banyak insya-Allah. Itu saja saya daripada diri saya. Ya, dan daripada kita saya ni sebagai wakil daripada tim puaka dan juga SUSTVC, kalau ada kekurangan dari segi teknikal, ada kadang-kadang kita buat video tu semua tak terkeluar suara tu semua. Kan, belakang-belakang ada bunyi-bunyi macam gini ke apa kan. Tu orang tengah berbual, dia tengah kemas-kemas. Ini semua natural, babe. Okey, minta maaf banyak. Dan satu lagi, jangan lupa jangan berhenti berdoa. Okey, apa-apa pun jangan berhenti berdoa. Itu saja. Kita doakan jugalah biar semua yang tengok ni, fans-fans puaka semuanya Allah panggil untuk umrah insya-Allah. Yes. Allah panggil untuk umrah insya-Allah. Ya. Boleh jawab kat komen amin. Jadi Allah kabulkan. Ya. Hello. Okey, itu saja nampaknya. Yes. Oh, siapa yang nak sponsor ke apa boleh kat bawah. Sini. Kat bawah mana? Kat bawah tak letak sini tak ada. Kalau nak sponsor boleh. Untuk kita punya umrah lagi tahun depan. Taklah. Umrah ni tak masuk sponsor pun. Ya. Kita pergi sendiri. Okey? Ya. Ya, itu sajalah. Kan. Sebab makanan aiskrim pun dah pergi cair. Betul. Kita
kita nak cepat-cepat makan sebab kat sini dah 11.24. Zuhur kat sini 12 Lebih. 23. 12 lebih gitu je. 12. 12. Lagi berapa minit je. Ya. So kita kena chop-chop, chili chop. So kita jumpa lagi insya-Allah pada Bye-bye. tahun hadapan. Assalamualaikum. Bye. Januari kita break. Bismillah. Alright.